Assalamualaikum semua, semoga hari Anda semua diberkati dan dipenuhi ketenangan. Hari ini, kita akan menyelami satu topik yang sangat istimewa dan dekat di hati setiap Muslim. Kita akan berbicara tentang anugerah teragung dari Allah SWT kepada umat manusia, yaitu Al-Quran, kitab suci yang menjadi cahaya dan petunjuk sepanjang zaman. Al-Quran bukan sekadar sebuah buku biasa, ia adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar yang kekal hingga ke hari kiamat. Tidak ada satupun kitab lain yang mampu menandingi keindahan, kehebatan, dan kesempurnaan Al-Quran. Jika kita lihat sejarah, mukjizat para nabi terdahulu bersifat fisikal dan hanya berlaku pada zaman mereka. Namun, Al-Quran adalah mukjizat yang sentiasa hidup, sentiasa bersama kita. Ia boleh dibaca, didengar, dihayati, dan diamalkan oleh sesiapa sahaja, di mana-mana, dan bila-bila masa. Al-Quran adalah sumber petunjuk yang tidak pernah lapuk dek zaman. Ia menjawab segala persoalan hidup dari sekecil-kecil urusan harian hingga sebesar-besar persoalan kehidupan dan kematian. Setiap ayatnya mengandungi hikmah, pengajaran, dan panduan yang relevan sepanjang masa. Ketika kita berasa sedih, keliru, atau gembira, Al-Quran sentiasa menjadi peneman setia. Ia memberi panduan, peringatan, dan motivasi untuk kita terus melangkah dengan yakin. Setiap kali kita membuka dan membaca Al-Quran, kita akan merasai ketenangan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Al-Quran adalah sahabat sejati yang merangkumi segala aspek kehidupan, akidah, ibadah, akhlak, sejarah, dan juga masa depan. Ia membimbing kita untuk menjadi insan yang lebih baik, berakhlak mulia, dan sentiasa dekat dengan Allah. Inilah bukti jelas bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan ciptaan manusia. Keindahan bahasanya, ketepatan fakta sejarah dan sains, serta mukjizat yang terkandung di dalamnya, membuktikan keagungan Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi hiasan di rak atau hanya dibaca ketika Ramadan. Al-Quran sepatutnya menjadi teman harian kita, dibaca, difahami dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadikanlah Al-Quran sebagai manual hidup, panduan utama dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Setiap masalah pasti ada jawabannya dalam Al-Quran, jika kita benar-benar mencarinya. Setiap ayatnya adalah cahaya yang menerangi hati. Setiap hurufnya membawa rahmat dan pahala yang berlipat ganda. Membaca satu huruf pun sudah mendapat ganjaran dari Allah. Mendekati Al-Quran bermakna kita sedang mendekati Allah. Semakin kerap kita membaca dan memahami Al-Quran, semakin dekat kita dengan pencipta kita. Al-Quran membuka pintu komunikasi dengan Allah, memberi ketenangan jiwa, kekuatan menghadapi cabaran, dan jawaban kepada persoalan hidup yang rumit. Mukjizat ini sentiasa hidup, sentiasa berinteraksi dengan kita. Ia tidak pernah lapuk atau ketinggalan zaman, malah semakin relevan dengan cabaran dunia moden. Hargailah anugerah agung ini sepenuh hati. Jadikan Al-Quran sebagai teman sejati, sumber inspirasi, dan panduan utama dalam hidup kita. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan orang yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran setiap hari. Selain keindahan bahasa, Al-Quran juga menakjubkan dari sudut angka, ijaz adadi. Contohnya, perkataan dunia dan akhirat masing-masing disebut 119 kali, syaitan dan malaikat 88 kali, bukan kebetulan. Al-Quran diturunkan 23 tahun dalam pelbagai situasi, tapi strukturnya tetap harmoni dan seimbang. Setiap nombor surah, ayat, dan perkataan ada hikmah tersendiri, membuktikan kebesaran Allah. Keajaiban numerik ini mengajak kita tadabbur lebih dalam, sentiasa membaca prana persing. Al-Quran yang kita baca hari ini sama dari segi wahyu, tapi formatnya melalui beberapa fasa. Pada zaman Nabi, ia dihafal dan ditulis di pelbagai bahan, belum terkumpul dalam satu buku. Susunan ayat dan surah adalah ketetapan Allah, tapi pembahagian juzuk dan tanda bacaan adalah usaha ulama untuk memudahkan kita. Mushaf Uthmani, hasil usaha Khalifah Uthman, menyatukan bacaan dan tulisan, mengelak perpecahan. Ulama kemudian bahagian juzuk dan tanda bacaan untuk kemudahan umat. Hari ini, walaupun bukan Arab, kita ini boleh membaca bacaan dengan betul. Hasil jasa mereka. Pernahkah Anda terfikir bagaimana mudahnya untuk mencari permulaan setiap juzuk dalam Mushaf Madinah? Sebenarnya, ada satu formula mudah yang telah digunakan oleh ramai pelajar dan penghafaz Al-Quran untuk mengenal pasti muka surat permulaan setiap juzuk dengan pantas dan tepat. Formula ini sangat berguna, terutamanya bagi mereka yang ingin mempercepatkan proses pembelajaran atau hafalan Al-Quran.
Caranya sangat mudah. Anda hanya perlu ambil nombor juzuk yang ingin dicari, tolak 1, kemudian darabkan hasilnya dengan 2. Selepas itu, letakkan nombor 2 di belakang hasil tersebut. Dengan langkah mudah ini, Anda boleh mengetahui muka surat permulaan mana-mana juzuk dalam sekelip mata. Sebagai contoh, jika Anda ingin mencari permulaan juzuk 5, ambil nombor 5, tolak 1 menjadi 4, darab 2 menjadi 8, dan letakkan nombor 2 di belakang, maka Anda akan dapat nombor 82. Ini bermakna, juzuk 5 bermula di muka surat nomor 2 dalam Mushaf Madinah. Begitu juga untuk juzuk-juzuk lain. Anda hanya perlu ulang langkah yang sama untuk mendapatkan muka surat permulaan setiap juzuk dengan mudah. Contohnya, untuk juzuk 20, ambil 20, tolak 1 menjadi 19, darab 2 menekan nombor di 2 di belakang, dan letakkan nombor 2 di belakang 2. Maka, juzuk 20 bermula di muka surat 3/82. Formula ini bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil daripada susunan sistematik Mushaf Madinah yang telah dirancang dengan teliti oleh para ulama. Ia berfungsi untuk hampir semua juzuk, menjadikan proses pembelajaran dan hafalan lebih teratur dan mudah diikuti. Setiap juzuk dalam Mushaf Madinah diperuntukkan sebanyak 20 muka surat. Ini bukan sahaja memudahkan pembacaan harian, malah membantu para penghafaz untuk membahagikan bacaan mereka secara konsisten setiap hari. Susunan ini adalah hasil perancangan ulama yang sangat teliti, yang diilhamkan oleh Allah untuk memudahkan umat Islam mendekati Al-Quran. Ia membuktikan betapa pentingnya ilmu dan perancangan dalam penyebaran ajaran Islam. Keteraturan ini mencerminkan keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam, di mana setiap perkara diatur dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dengan memahami rahasia di sebalik nombor muka surat ini, kita dapat lebih menghargai usaha para ulama dan keindahan susunan Al-Quran itu sendiri. Mari kita cuba formula tadi untuk juzuk 14 yang bermula dengan surah Al-Hijr, 14-1. N2, Abwa 26, letak 2 di belakang, jadi 22-2. Buka Mushaf, juzuk 14 bermula di muka surat 2-2. Surah Al-Hijr surah ke-19 ada 9 ayat dan sangat berkait dengan keajaiban angka 7. Ayat ke-82 surah ini menjadi kunci perbincangan tentang angka 7 dalam Al-Quran. Ketepatan formula ini membuktikan tiada yang sia-sia dalam susunan Al-Quran. Setiap muka surat, ayat dan surah saling berkait dalam jaringan makna dan hikmah. Al-Quran sentiasa memancing akal dan hati untuk terus mencari dan merenung. Ayat 87 surah Al-Hijr, dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Majoriti ulama setuju, 7 ayat itu ialah surah Al-Fatihah, diulang dalam setiap solat. Menariknya, ayat ini sendiri terdiri daripada 7 perkataan dalam bahasa Arab. Angka 7 sangat istimewa, 7 langit, 7 bumi, 7 hari, tawaf 7 kali. Pengulangan surah Al-Fatihah sekurang-kurangnya 17 kali sehari menegaskan kepentingannya. Keajaiban numerik ini menguatkan bukti Al-Quran bukan ciptaan manusia. Setiap pengulangan adalah proses memperbaharui ikrar dan memohon petunjuk. Pernahkah Anda terfikir bahwa di sebalik keindahan bahasa dan makna Al-Quran, terdapat juga pola angka tersembunyi yang menakjubkan? Penyelidikan oleh Dr. Tamam Al-Diri dan ramai lagi telah menemui corak matematik yang luar biasa dalam struktur Al-Quran, seolah-olah setiap surah dan ayat disusun dengan penuh hikmah dan ketelitian. Sebagai contoh, surah Al-Hijr, yaitu surah ke-16 dalam susunan Al-Quran, mengandungi 99 ayat. Nombor-nombor ini bukan sekadar angka biasa, tetapi membawa maksud yang lebih mendalam. Jika kita jumlahkan nombor surah dan jumlah ayatnya, 15 plus 99, hasilnya ialah 115. Menariknya, 115 adalah jumlah keseluruhan surah dalam Al-Quran, seolah-olah ada kaitan tersembunyi yang menghubungkan setiap bahagian kitab suci ini. Lebih menarik lagi, surah Al-Hijr juga merupakan surah ke-54 yang diturunkan secara kronologi. Ini menambah satu lagi lapisan kepada misteri matematik dalam Al-Quran. Apabila kita tambahkan lagi, 15 plus 9 plus 954, kita dapat 158. Setiap angka ini seolah-olah membawa kita lebih dekat kepada rahsia struktur Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr juga terdapat ayat istimewa, yaitu ayat ke-87. Jika kita campurkan 168 dengan 47, hasilnya ialah 255. Setiap langkah pengiraan ini membuka dimensi baru dalam memahami keunikan Al-Quran. Kajian lain pula menggabungkan surah pertama dan terakhir yang diturunkan, yaitu surah ke-96 dan ke-110. Jika dijumlahkan,
96 plus sub 10, kita dapat 26. Tambah pula ayat pertama dan terakhir, 1 plus 3 hasilnya 4. Jika digabungkan dengan 216, kita dapat 10. Setiap angka ini seolah-olah saling berkait, membentuk satu rangkaian kod yang kompleks. Angka-angka ini membentuk satu rangkaian kod yang rumit, seolah-olah menjadi bukti ketulenan dan keajaiban Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab lain. Ia menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sahaja indah dari segi bahasa, tetapi juga dari segi struktur matematiknya. Walaupun kajian tentang kod matematik ini masih berjalan dan banyak lagi yang belum terungkai, ia telah membuka minda ramai untuk melihat Al-Quran dari sudut yang lebih luas. Sistem matematik canggih ini membuktikan bahwa setiap huruf, ayat, dan surah dalam Al-Quran mempunyai hikmah dan susunan yang sangat teliti menanti untuk diterokai oleh generasi akan datang. Surah Al-Fatihah, 7 ayat, adalah intipati Al-Quran. Ia mengandungi 29 perkataan, sama dengan jumlah surah bermula dengan huruf muqatta'at. Jumlah hurufnya 139. Pembahagiannya sempurna, 3,5 ayat untuk Allah, 3,5 untuk hamba. Ayat keempat jadi titik pertemuan antara pujian dan permohonan. Struktur numerik dan tematiknya seimbang, jadi model komunikasi sempurna dengan Tuhan. Setiap ayat dan perkataan diletakkan dengan teliti, bukti kehebahan wahyu. Keajaiban numerik Al-Quran menambah kekaguman dan mengukuhkan iman. Namun, tujuan utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup, bukan buku matematik. Keajaiban angka adalah hikmah tambahan, bukan sumber hukum syariat. Jangan taksub atau gunakan angka untuk ramalan gaib. Kajian numerik sepatutnya mendorong kita lebih tadabbur, bukan mencari sensasi. Jadikan penemuan ini pembakar semangat untuk lebih memahami dan mengamalkan Al-Quran. Semoga keajaiban ini menambah cinta dan istiqamah kita pada Al-Quran. Wallahualam. Membongkar mukjizat numerik Al-Quran, pola dan rahsia tersirat. Bab 1. Pengenalan kepada Al-Quran dan keajaibannya. Sat Al-Quran, kitab petunjuk sepanjang zaman. Al-Quran, kalamullah yang abadi, merupakan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Kitab suci ini bukan sekadar koleksi teks kuno, tetapi adalah sebuah panduan hidup yang komprehensif, meliputi setiap aspek kehidupan manusia, dari akidah, kepercayaan, syariah, undang-undang, akhlak, moral, hingga kepada kisah-kisah teladan dan berita-berita gaib. Sejak pewahyuannya lebih 16 abad yang lalu, Al-Quran terus kekal relevan dan menjadi sumber inspirasi utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Keistimewaannya terletak pada kejelasan mesejnya, keindahan bahasanya, serta kekekalan dan keasliannya yang terpelihara hingga ke hari kiamat. Ini adalah janji ilahi yang membezakan Al-Quran daripada kitab-kitab suci yang lain. Sub 2. Pelbagai dimensi keajaiban Al-Quran, ijaz Al-Quran. Keagungan Al-Quran terpancar melalui pelbagai dimensinya yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Dikenali sebagai ijaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Antara dimensi ijaz yang utama adalah ijaz lugawi, keindahan bahasa dan sastera, keunikan gaya bahasa Al-Quran, retorik yang tiada banding, dan kesempurnaan susunan kalimat yang mencabar ahli-ahli sastra Arab sepanjang zaman untuk menghasilkan yang setanding. Ijaz ilmi, kebenaran saintifik, ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh fakta-fakta sains modern seperti perkembangan embrio, peredaran angkasa dan geologi bumi yang tidak mungkin diketahui pada zaman penurunan wahyu. Ijaz tasiri, kesempurnaan perundangan, sistem hukum dan etika Al-Quran yang adil, seimbang dan universal, mampu menyelesaikan permasalahan manusia dalam setiap zaman dan tempat. Ijaz gaib dan ramalan, pemberitahuan tentang peristiwa masa lalu dan masa depan yang berlaku seperti yang dinubuatkan, menunjukkan sumber Al-Quran adalah dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Ijaz adadi, dimensi ini merujuk kepada pola-pola matematik dan numerik yang tersirat dalam susunan huruf, perkataan, ayat dan surah Al-Quran. Ia menunjukkan ketelitian dan susunan yang maha sempurna, yang menjadi fokus utama kajian dalam buku ini. Keajaiban numerik ini seolah-olah menjadi cap jari ilahi yang mengesahkan keaslian dan kemukjizatan Al-Quran. 1. Mengapa perlu mengkaji pola numerik? Mengkaji pola numerik dalam Al-Quran bukan semata-mata untuk tujuan intelektual, tetapi juga memiliki hikmah dan manfaat yang mendalam, terutamanya untuk meningkatkan keimanan dan mengukuhkan keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah.
Penemuan pola-pola ini menunjukkan bahwa setiap aspek Al-Quran, dari yang paling halus hingga yang paling jelas, tersusun dengan ketelitian yang luar biasa, melampaui kemampuan manusia. Ia adalah satu bentuk tadabbur, perenungan mendalam yang baharu, membuka mata hati kita kepada dimensi mukjizat yang mungkin tidak disedari. Namun, penting juga untuk ditekankan bahwa kajian numerik ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan adab. Ia tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama untuk menetapkan hukum hakam baru, atau menafsirkan ayat secara literal di luar kerangka tafsir yang sahih. Sebaliknya, ia adalah satu bentuk renungan dan bukti tambahan bagi kebesaran Al-Quran. Allah SWT sendiri telah menjamin pemeliharaan Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Pola-pola numerik yang kita kaji dalam buku ini boleh dianggap sebagai salah satu manifestasi dari janji pemeliharaan ilahi ini. Bab 2. Struktur Al-Quran, Juzuk, Surah, dan Ayat 2,1 Pembahagian Al-Quran. Sebuah sejarah dan tujuan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur sepanjang 23 tahun dalam bentuk ayat-ayat dan surah-surah yang lengkap. Pembahagian Al-Quran kepada 30 juzuk bukanlah sebahagian daripada wahyu asal atau penetapan oleh Rasulullah SAW sendiri. Sebaliknya, sistem pembahagian ini adalah hasil ijtihad ulama dan para penghafaz Al-Quran pada zaman terkemudian, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama pembahagian ini adalah untuk memudahkan penghafalan, dengan membahagikan Al-Quran kepada bahagian yang lebih kecil dan relatif sama panjang. Ia memudahkan individu untuk menghafal sejumlah ayat setiap hari. Memudahkan tadarus dan khatam, pembahagian kepada 30 juzuk amat praktikal terutamanya pada bulan Ramadan, membolehkan umat Islam membaca satu juzuk setiap hari dan menghatamkan seluruh Al-Quran dalam tempoh sebulan, contohnya semasa solat tarawih berjemaah. Pengurusan bacaan, ia membantu individu atau kumpulan untuk merancang pembacaan mereka agar dapat menghabiskan seluruh Al-Quran dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selain juzuk, Al-Quran juga dibahagikan kepada 60 hizb, setiap juzuk mengandungi 2 hizb, dan ruku, membahagikan ayat-ayat mengikut tema atau topik, sebagai panduan untuk berhenti membaca. Dua mengenali unit-unit Al-Quran. Memahami unit-unit asas Al-Quran adalah penting sebelum kita mendalami pola numeriknya. Surah, Al-Quran mengandungi 14 surah yang berbeza-beza panjangnya, bermula dari surah Al-Fatihah yang pendek, hingga surah Al-Baqarah yang sangat panjang. Setiap surah mempunyai nama dan identitinya sendiri. Surah-surah dikategorikan sama ada Makkiyah, diturunkan di Mekah, biasanya lebih ringkas dan fokus pada akidah, atau Madaniyah, diturunkan di Madinah, biasanya lebih panjang dan mengandungi perundangan. Ayat. Setiap surah terdiri daripada beberapa ayat. Jumlah ayat dalam Al-Quran secara keseluruhan berbeza sedikit mengikut riwayat qiraat yang berbeza. Tetapi jumlah yang paling umum diterima adalah sekitar 6,2336 ayat. Perkataan dan huruf. Setiap ayat pula terdiri daripada perkataan dan huruf. Walaupun tidak selalu menjadi fokus utama kajian umum, bilangan perkataan dan huruf juga memainkan peranan dalam kajian numerik Al-Quran. Mushaf standar, 12 baris. Kebanyakan mushaf Al-Quran yang dicetak di seluruh dunia, terutamanya di negara-negara Islam, menggunakan format piawai 15 baris per halaman. Format seragam ini adalah kunci kepada konsistensi pola muka surat yang akan kita bincangkan. Keseragaman ini membolehkan formula matematik mudah digunakan untuk navigasi juzuk, menunjukkan keharmonian dalam reka bentuk kitab suci. Bab 3. Formula matematik. Mengesan juzuk 3.1, rahsia di sebalik nombor muka surat. Salah satu penemuan awal yang seringkali mengejutkan pembaca Al-Quran adalah betapa mudahnya mengesan muka surat permulaan setiap juzuk. Formula matematik ringkas ini berfungsi dengan konsisten pada kebanyakan mushaf Al-Quran yang menggunakan format 15 baris per halaman. Rahsianya terletak pada susunan Al-Quran itu sendiri, di mana setiap juzuk secara amnya merangkumi 20 muka surat, 10 helai. Formula ajaib. Untuk mencari muka surat permulaan mana-mana juzuk, ikuti langkah-langkah mudah ini. Ambil nombor juzuk yang Anda ingin cari. Tolak satu daripada nombor juzuk tersebut. Darabkan jawapan yang diperoleh dengan 2. Akhir sekali, letakkan digit 2 selepas jawapan tersebut. Penerangan dan contohlah demi langkah. Juzuk sata semtamatazu 2 002 10. Letak 2 di hujung 2.
Jadi juzuk 1 bermula pada halaman 2 via surat per halaman 1 adalah surah Al-Fatihah. Juzuk 5, Mu'atuab 48, letak 2 di hujung, 82. Juzuk 5 bermula pada halaman 82. Juzuk 10, Sepun Mama 1, seterusnya Minang Kamza 2, let blood, let 2 di hujung, Saudu Telapa 2. Juzuk 10 bermula pada Lansar 2. Juzuk 16 pokok kita, Maplatay Masas 12 kuas sebelum letak 2 di hujung, Durum Nu 2. Juzuk 19, Juzuk 14 pada halaman 22662. Juzuk 1 2 2 2 Farkan 4, letak 2 di hujung, Farkan 2 2. Juz 32 Menpanar Farn nomor 2. Juzuk Tek Trik Manasiskari 2/29/258, letak 2 di hujung. Nimahwa Juzuk 30 bermula pada halaman 592. Konsistensi formula ini adalah petunjuk awal kepada ketelitian susunan Al-Quran, walaupun pembahagian juzuk itu sendiri adalah hasil ijtihad manusia. Ia menunjukkan kesempurnaan dalam implementasi dan penstandardan musyaf. 3.2 Aplikasi praktikal. Formula mudah ini mempunyai beberapa aplikasi praktikal yang sangat membantu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Navigasi pantas, pembaca dapat melompat terus ke juzuk tertentu, tanpa perlu menyelak satu persatu, menjimatkan masa dan usaha. Ini sangat berguna apabila ingin mencari juzuk spesifik untuk tadarus atau hafalan. Perancangan khatam. Bagi mereka yang ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam tempo tertentu, misalnya sebulan di bulan Ramadan, formula ini membolehkan mereka mengetahui dengan tepat di mana setiap juzuk bermula dan berakhir, memudahkan pembahagian bacaan harian. Rujukan mudah. Apabila berbincang tentang Al-Quran atau menghadiri kelas, formula ini membolehkan rujukan pantas kepada juzuk tertentu apabila disebutkan. Memupuk kekaguman. Keupayaan untuk mencari halaman dengan formula matematik yang ringkas ini secara tidak langsung dapat menanamkan rasa kagum dan hormat terhadap ketelitian dan susunan Al-Quran, walaupun pada peringkat luarannya. Ia berfungsi sebagai pintu masuk pertama kepada keajaiban numerik yang lebih mendalam. Bab 4, Juzuk 16, Gerbang kepada Surah Al-Hijr dan An-Nahl. 4.1 Pengenalan Juzuk 16. Juzuk 16 Al-Quran adalah sebuah juzuk yang memuatkan dua surah penting, yaitu Surah Al-Hijr Surah ke-16 dan Surah An-Nahl Surah ke-11. Kedua-dua surah ini tergolong dalam kategori surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah pada peringkat awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, tema utama yang digariskan dalam juzuk ini sangat berpusat pada akidah, pengukuhan tauhid keesaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta, serta kisah-kisah kaum terdahulu sebagai peringatan. Surah Al-Hijr mengandungi penegasan tentang kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi, ancaman terhadap orang yang mendustakan, kisah penciptaan Adam dan pembangkangan iblis, serta peringatan melalui kisah kaum-kaum yang dibinasakan seperti kaum Luth dan penduduk Aika. Ia juga menegaskan jaminan Allah untuk memelihara Al-Quran. Surah An-Nahl dikenali sebagai surah nikmat-nikmat Allah. Ia menghuraikan secara terperinci pelbagai nikmat Allah yang tidak terhitung kepada manusia, dari penciptaan alam semesta, binatang ternak, air hujan, hingga keajaiban lebah dan madu. Surah ini juga menekankan larangan syirik, perintah keadilan, dan hikmah dalam berdakwah. Mempar 2 muka surat permulaan Juzuk 16. Seperti yang telah kita tunjukkan dalam bab 3, Juzuk 15 bermula dengan tepat pada muka surat 262 dalam kebanyakan mushaf Al-Quran standard. Bermula dari muka surah ini, kita akan menemui surah Al-Hijr, surah ke-19 dalam susunan mushaf Al-Quran. Apabila kita meneliti permulaan surah Al-Hijr, kita dapat melihat pemerhatian menarik yang telah dikemukakan. Muka surat 262 hingga 267 adalah bahagian awal surah Al-Hijr dalam juzuk ini. Jika kita menjumlahkan nombor muka surat ini, 262 plus 263 plus 264 plus 266 plus 266 plus 267 dan siri mima sepalapa dudu. Nombor sil daripada jumlah muka surat awal surah ke-19 dalam juzuk ke-19 akan menjadi asas kepada beberapa perkaitan numerik yang lebih menarik dalam bab seterusnya. Terutamanya apabila kita mengaitkannya dengan ayat-ayat spesifik dalam surah Al-Hijr itu sendiri. Ini menunjukkan bagaimana setiap elemen dalam Al-Quran, walaupun nombor muka suratnya boleh menyertai dalam jaringan pola yang lebih besar. Bab 5. Keajaiban numerik dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 47 adalah salah satu ayat yang menjadi tumpuan utama dalam penemuan pola numerik yang menakjubkan ini. Ayat ini tidak hanya kaya dengan makna rohani, tetapi juga memperlihatkan susunan angka yang menakjubkan.
Flilu, analisis ayat kunci, Aplaza 7, ayat 87 dari surah Al-Hijr, surah ke-13 berbunyi. Teks Arab, Walaqad atayna sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Terjemahan, dan sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, yaitu surah Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. 7 yang diulang-ulang bacaannya. Frasa ini secara ijma, kesepakatan, para ulama merujuk kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mengandungi tepat 7 ayat, dan ia diulang-ulang bacaannya dalam setiap rakaat solat. Ini menegaskan kemuliaan dan kedudukan istimewa surah Al-Fatihah dalam Islam. Wal Quran Al-Azim, dal Quran yang agung, ini merujuk kepada keseluruhan Al-Quran, menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah adalah sebahagian daripada kemuliaan Al-Quran yang agung. Ia juga mengisyaratkan bahwa kurniaan Al-Quran itu sendiri adalah anugerah terbesar, 5.2, pola perkataan dan makna yang tersirat. Menariknya, jika kita menghitung perkataan dalam ayat 15-87 dalam teks Arab, kita akan dapati terdapat tepat 7 perkataan. Walaqad a'atainaka sab'an minal al-mathani wal Qur'an al-azima al-azim. Kehadiran 7 perkataan dalam ayat yang membicarakan tentang 7 ayat sudah merupakan satu keajaiban tersendiri. Namun, pola numerik berlanjutan dengan lebih mendalam. Perkataan ketiga, saban, 7. Mengambil posisi perkataan ketiga dan maknanya 7, kita dapat menggabungkan menjadi nombor 32. Ini adalah angka yang signifikan kerana juzuk 30 secara tepat mengandungi 37 surah dari surah An-Naba hingga An-Nas. Ini menunjukkan kaitan antara struktur dalaman ayat dengan struktur keseluruhan Al-Quran. Jika kita mengambil hasil tambah nombor muka surat awal juzuk 11, yaitu Rini mil number 12.22 dan menggabungkannya dengan digit 3, posisi perkataan saban, kita membentuk nombor 1943. Apabila nombor ini didarabkan dengan 7, dan jika didarabkan dengan 7 sekali lagi, menggambarkan 7 yang diulang-ulang, pola nombor 7 yang berulang ini bukan sahaja mengagumkan secara matematik tetapi juga menguatkan makna saban minal matani yang merujuk kepada perulangan surah Al-Fatihah itu sendiri. Ini seolah-olah menunjukkan keajaiban tersembunyi yang mengesahkan kebenaran dan ketelitian wahyu ilahi. Perkataan ke-6, wal Quran. Perkataan ke-6 dalam ayat ini merujuk secara langsung kepada Al-Quran. Ini mempunyai kaitan unik dengan jumlah keseluruhan surah dalam Al-Quran. Jumlah surah adalah 15. Jika digit-digit 11 dijumlahkan 11 mat, hasilnya adalah 6. Jadi, perkataan dalam ayat ini dikaitkan dengan jumlah digit bagi bilangan surah Al-Quran. Jika kita mengambil nombor 9 jumlah muka surat, dan menggabungkannya dengan digit 6, posisi perkataan, kita menghasilkan nombor 1976. Apa yang lebih menakjubkan, nombor 1976 ini adalah hasil daripada 622, 26,256. Seterusnya, jika kita menjumlahkan digit-digit dalam 26, 269, dan kemudian mengkuasa dua hasil tersebut, ini juga merupakan hasil daripada 9. Nombor 9, ini sering dikaitkan secara simbolik dengan Asmaul Husna 9 nama indah Allah dalam beberapa kajian numerik. Walaupun 81 bukan 99, perkaitan 9 Griezmann boleh dianggap sebagai satu bentuk simetri numerik yang menarik yang boleh direnungkan. Ia seolah-olah mengisyaratkan bahwa Al-Quran yang agung ini terangkai sempurna dengan sifat-sifat Allah SWT. Bab 6. Pola numerik 237 dan simbolismenya. Nombor 237 merupakan satu pola numerik yang muncul dalam pelbagai konteks dalam Al-Quran, menunjukkan hubungan yang menarik antara struktur juzuk, bilangan surah, dan bahkan kronologi penurunan wahyu. Kemunculan nombor ini secara berulang-ulang dari sumber yang berbeza, mencadangkan adanya susunan yang lebih besar dan teliti dalam kitabullah. 6.1 Nombor 237, satu pola berulang A, bilangan surah dalam juzuk akhir. Apabila kita meneliti pembahagian surah dalam 3 juzuk terakhir Al-Quran, juzuk 28, 29, dan 30, kita akan mendapati pola yang menarik. Juzuk 28 mengandungi 9 surah, dari surah Al-Mujadilah 58 hingga surah At-Tahrim. Juzuk 29 mengandungi 11 surah,
dari surah Al-Mulk hingga surah Al-Mursalat. Juzuk 30 mengandungi 37 surah dari surah An-Naba, 78 hingga surah An-Nas 115. Jumlah keseluruhan surah dalam 3 juzuk terakhir ini adalah 9 plus 11 plus 37 57 surah. Jika kita mengambil jumlah surah dalam juzuk 28 dan 29, 9 plus 19 20, dan kemudian menggabungkannya dengan 37 surah dari juzuk 30, secara kreatif membaca digit 20 dan 37 sebagai 2037, kita dapat membentuk nomor 237. Ini adalah satu cara pembentukan pola. B. Kronologi wahyu terawal. Sebuah mukjizat tersendiri, salah satu penemuan yang paling mengagumkan dan menegaskan kehadiran pola 237 adalah kaitannya dengan kronologi penurunan wahyu-wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. 3 wahyu pertama yang diterima oleh Nabi adalah sangat signifikan dalam sejarah Islam. Wahyu pertama, 5 ayat pertama surah Al-Alaq 6. Ini adalah permulaan kenabian dengan perintah Iqra, bacalah. Wahyu kedua, 10 ayat pertama surah Al-Qalam, surah ke-68. Wahyu ini menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tempoh terhenti wahyu dan menegaskan kerasulan baginda. Wahyu ketiga, sekitar 19 atau 20 ayat pertama surah Al-Muzammil. Ayat-ayat ini memberikan arahan tentang Qiyamul Lail, solat malam, dan persiapan untuk tugas dakwah yang berat. Apabila kita menjumlahkan nombor-nombor surah bagi ketiga-tiga wahyu terawal ini, kita akan menemui satu hasil yang tepat. 96 Al-Alaq plus 23 Al-Muzammil, wal 2 Kemunculan nomor 237 yang sama ini dari dua konteks yang berbeza, struktur juzuk dan kronologi wahyu, adalah satu kebetulan yang sangat luar biasa untuk direnungkan. Ini mengisyaratkan adanya susunan-susunan yang sangat rapi dalam Al-Quran yang melampaui kebetulan semata-mata. 6 buah hubungan nomor 237 dengan keseluruhan Al-Quran. Pola nomor 237 ini tidak berhenti di situ, tetapi juga boleh dikaitkan dengan keseluruhan bilangan surah dalam Al-Quran, 17 surah. Jika kita menjumlahkan digit-digit dalam 237, 23, ingat kembali bahwa jumlah surah dalam juzuk 28, 29, dan 30 adalah 57 surah. Yang menakjubkan, nomor 57 adalah tepat separuh daripada jumlah surah Al-Quran, 115 57. Hubungan ini, di mana pola numerik yang ditemui dari konteks spesifik, wahyu terawal dan juzuk akhir, secara konsisten merujuk kepada separuh daripada jumlah keseluruhan surah Al-Quran, adalah satu bukti ketelitian yang menakjubkan. Ia seolah-olah mencerminkan simetri dan keseimbangan yang sempurna dalam Kitabullah, menguatkan lagi hujah bahwa susunan Al-Quran adalah dari pencipta yang maha bijaksana. Bab 7, Surah Al-Fatihah, Ibu Al-Quran dan keajaibannya. Surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Al-Quran, memegang kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Ia adalah surah yang paling banyak dibaca oleh umat Islam setiap hari, diulang-ulang dalam setiap solat. Keistimewaannya tidak hanya terletak pada makna dan kandungan doanya yang mendalam, tetapi juga pada struktur numeriknya yang selaras dengan keajaiban Al-Quran yang lain. Dudung 1 Al-Fatihah, Sabban Minal Matani. Surah Al-Fatihah sering disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, Ibu Al-Quran, kerana ia merangkumi intipati dan ringkasan ajaran keseluruhan Al-Quran. Nama Al-Fatihah sendiri bermaksud pembukaan, kerana ia membuka Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr ayat 80, Al-Quran merujuk kepada Sabban Minal Matani, 7 yang diulang-ulang bacaannya. Dan sebahagian besar ulama sepakat bahawa ini merujuk kepada surah Al-Fatihah. Ini adalah kerana surah Al-Fatihah mengandungi tepat 7 ayat. Ini adalah fakta yang disepakati oleh majoriti riwayat dan mushaf Uthmani. Ayat-ayatnya diulang-ulang bacaannya dalam setiap rakaat solat, menjadikannya surah yang paling kerap diulang baca oleh umat Islam. Penyebutan khusus surah Al-Fatihah dalam Al-Quran itu sendiri, bersama dengan penegasan bilangan ayatnya, menunjukkan betapa istimewanya surah ini dalam struktur dan mesej Al-Quran. 7.2 Implikasi numerik surah Al-Fatihah. Selain daripada fakta 7 ayat, surah Al-Fatihah juga memiliki keajaiban numerik yang lebih halus. Bilangan perkataan. Jika kita mengira perkataan dalam surah Al-Fatihah, ia mengandungi tepat 29 perkataan. Ini adalah satu penemuan yang penting kerana ia bukan sekadar bilangan yang bulat. Kehadiran 29 perkataan dalam 7 ayat Al-Fatihah, yang disebut sebagai 7 yang diulang-ulang, dalam surah Al-Hijr ayat 87, mengukuhkan lagi ketelitian Al-Quran. Ia menunjukkan bahawa setiap aspek Al-Quran,
Dari unit terkecil, perkataan, hingga ke unit terbesar, surah dan juzuk, disusun dengan ketepatan yang luar biasa, seolah-olah ada kod yang tersirat di dalamnya. Kesempurnaan numerik surah Al-Fatihah ini, yang berfungsi sebagai pembuka Al-Quran dan intipati ajarannya, seolah-olah memberi petunjuk bahwa seluruh Al-Quran juga mempunyai susunan yang sempurna dan harmoni. Ia adalah bukti yang nyata tentang keaslian Al-Quran dan kesempurnaan susunan ilahinya, yang tidak mungkin dihasilkan oleh manusia. Bab Lamp, Tafsiran dan Refleksi, Makna di sebalik nombor. Setelah menjelajah pelbagai pola numerik dalam Al-Quran, adalah penting untuk merenungkan makna dan implikasinya. Kajian numerik ini bukanlah sekadar permainan angka, tetapi ia membuka dimensi baru dalam menghargai keagungan Al-Quran. Labapun saat ijaz adadi, bukti ilahi dalam susunan penemuan pola-pola numerik yang konsisten, berulang, dan saling berkait seperti yang telah kita bahas, dari formula muka surat juzuk, kaitan surah Al-Hijr ayat 87 dengan nombor 7 dan 6, hinggalah pola 2-3-7 yang muncul dalam struktur juzuk dan kronologi wahyu. Semuanya menguatkan hujah tentang sifat mukjizat Al-Quran. Ini adalah bukti yang jelas bahwa Al-Quran bukanlah hasil ciptaan manusia. Akal manusia, dengan segala kepintarannya, tidak mungkin dapat menghasilkan sebuah kitab yang memiliki lapisan makna yang mendalam bersamaan dengan susunan numerik yang begitu teliti dan kompleks, yang hanya terzahir setelah penelitian yang mendalam. Keajaiban numerik ini berfungsi sebagai bukti ilahi yang mengukuhkan keyakinan umat Islam. Dalam era modern ini, di mana sains dan logik semakin menguasai pemikiran, ijaz adadi ini menjadi hujah yang rasional dan boleh diterapi oleh akal, menunjukkan kesempurnaan wahyu dari Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ia seolah-olah tanda tangan Allah SWT pada kitabnya, yang mengesahkan bahwa ia terpelihara dari sebarang perubahan atau penambahan. 8.2. Batasan dan adab dalam kajian numerik. Walaupun kajian numerik dalam Al-Quran adalah bidang yang menarik, adalah sangat penting untuk mendekatinya dengan adab dan batasan yang jelas. Beberapa poin penting perlu diingat. Bukan sumber utama hukum. Pola numerik ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama untuk menetapkan hukum hakam syariah, tafsir ayat, atau akidah. Sumber utama bagi semua ini tetaplah Al-Quran, teks dan konteksnya, serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Risiko overinterpretasi. Terdapat risiko untuk membuat tafsiran yang melampaui batas, atau memaksakan angka-angka agar sesuai dengan sesuatu teori. Ini boleh membawa kepada kekeliruan dan penyelewengan daripada tujuan asal Al-Quran. Fokus adalah makna dan petunjuk. Tujuan utama penurunan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia. Kajian numerik seharusnya menjadi alat bantu untuk meningkatkan kekaguman, bukan mengalihkan perhatian daripada mesej dan ajaran intinya. Bukan ilmu gaib. Kajian numerik bukanlah cara untuk meramal masa depan atau membongkar rahasia gaib. Ia adalah analisis terhadap struktur yang sedia ada. Oleh itu, kajian seperti ini haruslah berfungsi sebagai bentuk renungan dan pengesahan simbolik terhadap kemukjizatan Al-Quran, dan bukannya menjadi disiplin ilmu yang terpisah daripada ulum Al-Quran yang telah mantap. Ia menambahkan dimensi kecantikan dan keunikan kepada Al-Quran, namun bukan menggantikan pemahaman tafsir dan fiqh yang asas. 8.3. Al-Quran terpelihara, jaminan Allah SWT. Semua pola numerik yang kita bincangkan dalam buku ini, dari yang paling jelas hingga yang paling halus, secara kolektif memperkukuhkan janji Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Ayat ini adalah jaminan ilahi bahwa Al-Quran akan kekal terpelihara dari sebarang bentuk perubahan, penambahan, pengurangan, atau penyelewengan. Kewujudan pola-pola matematik yang tersembunyi dan saling berkait ini boleh dilihat sebagai salah satu manifestasi dari pemeliharaan Allah. Ia menunjukkan bahwa bukan sahaja lafaz dan makna Al-Quran terpelihara, tetapi juga struktur dalamannya diatur dengan begitu sempurna, sehingga ia tidak mungkin dapat diubah tanpa merosakkan keselarasan yang menakjubkan ini. Keajaiban numerik ini adalah satu lagi bukti kukuh bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang hakiki, yang telah dijaga dengan teliti sejak penurunan pertamanya sehingga hari kiamat. Bab 9, penutup 1, membuka pintu renungan lebih luas. Perjalanan kita menelusuri pola-pola numerik dalam Al-Quran ini hanyalah satu percikan kecil dari lautan keajaiban yang terkandung di dalamnya.
Walaupun kita telah menemui beberapa hubungan yang sangat menakjubkan, kita perlu ingat bahwa Al-Quran itu sendiri adalah lautan ilmu dan hikmah yang tidak bertepi. Kajian numerik ini diharapkan dapat menjadi pencetus, membuka pintu renungan yang lebih luas kepada pembaca untuk tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga untuk menyelami setiap lapisan maknanya, meneliti strukturnya, dan mengagumi kesempurnaannya dari pelbagai sudut pandang. Ada begitu banyak lagi rahasia yang menanti untuk diterokai dalam Al-Quran. Simian 2, ajakan untuk tadabur dan amal. Akhirnya, tujuan utama kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah bukan semata-mata untuk mengagumi keajaiban numeriknya, tetapi yang paling utama adalah untuk mentadaburi, merenungi dan memahami mesejnya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Al-Quran adalah peta jalan menuju kejayaan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Pola-pola numerik ini seharusnya menjadi pemangkin kepada peningkatan keimanan kita, yang seterusnya mendorong kita untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih berusaha memahami wahyunya, dan berusaha sedaya upaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama dalam setiap langkah hidup. Semoga buku ini menjadi sumbangan kecil dalam usaha mengajak lebih ramai insan untuk merenung dan mengagumi keagungan Al-Quran, serta mendekatkan diri kepada kalamullah yang penuh berkah ini. Membongkar mukjizat numerik Al-Quran, pola dan rahasia tersirat. Bab 1, pengenalan kepada Al-Quran dan keajaibannya. Sapun 1 Al-Quran, kitab petunjuk sepanjang zaman. Al-Quran, kalamullah yang abadi, merupakan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ia bukan sekadar koleksi teks kuno, tetapi adalah sebuah panduan hidup yang komprehensif, meliputi setiap aspek kehidupan manusia, dari akidah, kepercayaan, syariah, undang-undang, akhlak, moral, hingga kepada kisah-kisah teladan dan berita-berita gaib. 1.1 Asal-usul dan pewahyuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW sepanjang tempoh kira-kira 23 tahun, 12 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Proses pewahyuan ini berlaku mengikut keperluan dan peristiwa yang berlaku pada zaman tersebut, membolehkan para sahabat memahami dan mengamalkannya secara bertahap. Setiap ayat dan surah yang diturunkan mempunyai sebab penurunannya, asbabun nuzul, yang menambah kefahaman terhadap konteks dan maknanya. 1.12 Peranan Al-Quran dalam kehidupan Muslim. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama hukum dan perundangan. Ia menjadi rujukan tertinggi dalam penetapan hukum hakam syariah, dari ibadah pribadi hingga sistem kemasyarakatan. Panduan moral dan etika, Al-Quran menggariskan nilai-nilai akhlak mulia, mendorong keadilan, kejujuran, belas kasihan, dan melarang kezaliman serta kemungkaran. Penyembuh rohani, bacaan dan penghayatan Al-Quran memberikan ketenangan jiwa, menguatkan rohani, dan menjadi penawar bagi pelbagai penyakit hati. Kitab ilmu dan sejarah, ia mengandungi pengajaran dari kisah-kisah umat terdahulu, petunjuk tentang penciptaan alam semesta, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. 1.3 Kekekalan dan keaslian Al-Quran. Sejak pewahyuannya, Al-Quran telah terpelihara keasliannya secara luar biasa. Ini adalah janji ilahi yang membezakan Al-Quran daripada kitab-kitab suci lain yang mungkin telah mengalami perubahan. Pemeliharaan ini berlaku melalui dua saluran utama. Penghafalan. Jutaan umat Islam sepanjang sejarah telah menghafal seluruh Al-Quran dari generasi ke generasi, menjadikan ia hidup dalam dada manusia. Penulisan, kitabah. Al-Quran juga segera ditulis oleh para penulis wahyu di bawah pengawasan Nabi Sal-Safari. Kemudian disatukan menjadi sebuah mushaf pada zaman Khalifah Uthman ibn Affan, memastikan teksnya kekal standar. 2. Pelbagai dimensi keajaiban Al-Quran. Ijaz Al-Quran. Keagungan Al-Quran terpancar melalui pelbagai dimensinya yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Dikenali sebagai ijaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan manusia. 1.2.1 Ijaz Lugawi, keindahan bahasa dan sastra. Ini merujuk kepada keunikan gaya bahasa Al-Quran, retorik yang tiada banding, dan kesempurnaan susunan kalimat yang mencabar ahli-ahli sastra Arab terkemuka pada zaman Nabi Sallallahu dan seterusnya. Kemampuan Al-Quran untuk menyampaikan makna yang mendalam dengan lafaz yang ringkas, penggunaan tasbih, istiarah dan balagah yang sempurna, semuanya berada di luar jangkauan bahasa manusia biasa. 1.2.2 Ijaz ilmi, kebenaran saintifik. Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang menyentuh fakta-fakta saintifik modern yang tidak mungkin diketahui pada zaman penurunan wahyu, di antaranya perkembangan embrio manusia.
huraian terperinci tentang peringkat penciptaan manusia dalam rahim ibu, kitaran air, penjelasan tentang proses hujan, awan, dan kitaran air, angkasa raya, penerangan tentang pengembangan alam semesta, orbit planet, dan fungsi gunung ganang sebagai pasak bumi. Penemuan saintifik modern seringkali mengesahkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran lebih 11 abad yang lalu, mengukuhkan keyakinan bahwa sumbernya adalah dari Tuhan yang Maha Mengetahui. 2. Ijaz Tasiri'i, kesempurnaan perundangan. Sistem hukum dan etika yang digariskan oleh Al-Quran adalah universal, adil seimbang, dan mampu menyelesaikan permasalahan manusia dalam setiap zaman dan tempat. Ia merangkumi sistem keluarga, peraturan tentang perkawinan, perceraian, warisan, dan hubungan kekeluargaan yang menjaga hak setiap individu. Ekonomi, prinsip-prinsip keadilan ekonomi, larangan riba, dan galakan sedekah untuk mencapai keseimbangan sosial. Hubungan antara bangsa, garis panduan tentang perang dan damai, keadilan terhadap musuh, dan kewajiban memenuhi perjanjian. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta penyesuaiannya untuk pelbagai zaman, adalah bukti kesempurnaan perundangannya. 1.24 Ijaz Gaibi, berita gaib dan ramalan. Al-Quran menyampaikan berita tentang peristiwa masa lalu yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, seperti kisah nabi-nabi terdahulu, dan juga ramalan tentang peristiwa masa depan yang kemudiannya berlaku seperti yang dinubuatkan. Contohnya, kemenangan Rom, ramalan kemenangan Byzantium ke atas Parsi. Fath Makkah, berita gembira tentang pembukaan kota Mekah kepada umat Islam. Kekalahan musyrikin, ramalan tentang kekalahan orang-orang musyrik dalam peperangan tertentu. Berita-berita ini, yang hanya diketahui oleh Allah, membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari sumber yang Maha Mengetahui segalanya. 125 Ijaz Adadi, keajaiban numerik. Ini adalah dimensi mukjizat yang menjadi tumpuan utama buku ini. Ijaz Adadi merujuk kepada pola-pola matematik dan numerik yang tersirat dalam susunan huruf perkataan, ayat, dan surah Al-Quran. Ia melibatkan pengulangan perkataan, keseimbangan nombor, dan hubungan matematik yang kompleks antara elemen-elemen teks. Keajaiban numerik ini menunjukkan ketelitian dan susunan yang maha sempurna dalam Kitabullah, seolah-olah setiap huruf dan nombor diletakkan pada tempatnya dengan tujuan ilahi, yang menjadi cap jari ilahi yang mengesahkan keaslian dan kemukjizatan Al-Quran. 3. Mengapa perlu mengkaji pola numerik? Mengkaji pola numerik dalam Al-Quran bukanlah sekadar latihan intelektual atau permainan angka, tetapi ia memiliki hikmah dan manfaat yang mendalam, terutamanya untuk meningkatkan keimanan dan mengukuhkan keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah. 1.31 Memperkukuh keimanan dan kekaguman. Penemuan pola-pola numerik yang konsisten dan tersembunyi ini membuka mata hati kita kepada dimensi mukjizat yang mungkin tidak disedari. Ia menunjukkan bahwa setiap aspek Al-Quran, dari yang paling halus hingga yang paling jelas, tersusun dengan ketelitian yang luar biasa, melampaui kemampuan manusia. Dalam dunia modern yang mengagungkan sains dan matematik, keajaiban numerik ini menjadi satu bentuk hujah rasional yang menguatkan kepercayaan terhadap asal-usul ilahi Al-Quran. Ia adalah sumber kekaguman yang tidak berkesudahan. 3. Memupuk tadabbur, perenungan mendalam. Kajian numerik ini menggalakkan tadabbur yang lebih mendalam terhadap Al-Quran. Ia mendorong kita untuk melihat Al-Quran bukan sekadar kumpulan ayat, tetapi sebagai sebuah karya agung yang setiap elemennya diletakkan dengan penuh hikmah. Proses mencari dan menemukan pola ini secara tidak langsung membawa kepada perenungan yang lebih mendalam tentang ketelitian, keindahan, dan keagungan susunan ilahi. 1.3 Batasan dan adab dalam kajian. Walaupun keajaiban numerik adalah bukti kemukjizatan Al-Quran, penting untuk mendekatinya dengan penuh tanggung jawab dan adab ilmu. Bukan sumber hukum utama, penemuan numerik ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama untuk menetapkan hukum hakam syariah, tafsir ayat, atau akidah. Sumber utama bagi semua ini tetaplah Al-Quran, teks dan konteksnya, serta sunnah Nabi Muhammad yang telah dijelaskan oleh para ulama. Mengelakkan keterlaluan, terdapat risiko untuk membuat tafsiran yang melampaui batas, takaluf, atau memaksakan angka-angka agar sesuai dengan sesuatu teori. Ini boleh membawa kepada kekeliruan dan penyelewengan daripada tujuan asal Al-Quran. Kajian ini haruslah menjadi tambahan kepada pemahaman Al-Quran, bukan pengganti kepada kaedah tafsir yang sahih. 1.4 Manifestasi janji pemeliharaan ilahi. Allah SWT telah menjamin pemeliharaan Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9.
Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Pola-pola numerik yang kita kaji dalam buku ini boleh dianggap sebagai salah satu manifestasi dari janji pemeliharaan ilahi ini. Ia menunjukkan bahwa bukan sahaja lafaz dan makna Al-Quran terpelihara, tetapi juga struktur dalamannya diatur dengan begitu sempurna, sehingga ia tidak mungkin dapat diubah tanpa merosakkan keselarasan yang menakjubkan ini. Ini adalah bukti tambahan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang hakiki, yang telah dijaga dengan teliti sejak penurunan pertamanya sehingga hari kiamat. Bab 2. Struktur Al-Quran, Juzuk, Surah, dan Ayat. Memahami bagaimana Al-Quran disusun adalah langkah pertama untuk menghargai keajaibannya, termasuklah pola numerik yang tersembunyi. Struktur ini, walaupun sebahagiannya hasil ijtihad manusia, telah menjadi piawaian yang membantu jutaan Muslim berinteraksi dengan kitab suci. 2.1. Pembahagian Al-Quran. Sebuah sejarah dan tujuan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur sepanjang 23 tahun dalam bentuk ayat-ayat dan surah-surah yang lengkap, mengikut keperluan dan peristiwa yang berlaku. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran tidak dibahagikan kepada juzuk secara rasmi seperti yang kita kenali hari ini. Pembahagian ini adalah hasil daripada perkembangan dan keperluan umat Islam selepas kewafatan baginda. 2.1 Evolusi pembahagian Al-Quran zaman Nabi SAW. Al-Quran diturunkan dalam bentuk ayat dan surah. Para sahabat menghafal dan menulisnya di pelbagai material. Zaman sahabat, selepas kewafatan Nabi, Khalifah Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf atas cadangan Umar bin Al-Khattab. Kemudian, pada zaman Khalifah Uthman ibn Affan, mushaf diseragamkan dan disalin beberapa naskah untuk dihantar ke pusat-pusat Islam yang besar. Perkembangan kemudian, pembahagian kepada juzuk dan hizb serta ruku mula diperkenalkan pada zaman Umayyah dan Abbasiyah. Ini adalah hasil ijtihad ulama dan para penghafaz Al-Quran untuk tujuan pedagogi dan praktikal. 2.72 Tujuan pembahagian juzuk, hizb, dan ruku. Pembahagian Al-Quran kepada unit-unit yang lebih kecil ini mempunyai beberapa tujuan utama. Memudahkan penghafalan, hifz. Dengan memecahkan Al-Quran kepada 30 juzuk yang relatif sama panjang, ia membolehkan seseorang menghafal sejumlah muka surat setiap hari, menjadikan proses hafalan lebih terstruktur dan mudah diurus. Memudahkan tadarus dan khatam. Sistem juzuk sangat berguna untuk program tadarus perkumpulan, terutamanya pada bulan Ramadan. Dengan membahagikan kepada 30 juzuk, umat Islam dapat membaca satu juzuk setiap hari dan mengkhatamkan seluruh Al-Quran dalam tempoh sebulan, contohnya semasa solat tarawih berjemaah. Pengurusan bacaan. Pembahagian kepada hizb. Setiap juzuk ada 2 hizb dan ruku, membahagikan ayat mengikut tema, membantu pembaca untuk berhenti pada tempat yang sesuai, mengelakkan pemberhentian di tengah-tengah makna ayat, dan membantu dalam pengulangan bahagian tertentu. 2.2 Mengenali unit-unit Al-Quran. Untuk menghargai pola numerik Al-Quran, adalah penting untuk memahami unit-unit asas yang membentuk teks suci ini. 2.2 Surah, unit asas. Penulisan Al-Quran mengandungi 12 surah yang berbeza-beza panjangnya. Setiap surah mempunyai nama dan identitinya sendiri, yang biasanya diambil dari perkataan atau tema utama yang disebutkan di dalamnya. Surah-surah dikategorikan sama ada. Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, biasanya lebih ringkas, fokus pada akidah, tauhid, hari akhirat, kenabian, dan kisah-kisah kaum terdahulu. Madaniyah, diturunkan di Madinah, selepas hijrah, biasanya lebih panjang, mengandungi perundangan, syariah, peraturan sosial dan kisah peperangan. 2.2 Ayat, unit terkecil pembawa makna. Setiap surah terdiri daripada beberapa ayat. Jumlah ayat dalam Al-Quran secara keseluruhan adalah sekitar 6,236 ayat, mengikut riwayat Hafs dari Asim, yang paling umum. Setiap ayat membawa makna yang lengkap dan berfungsi sebagai unit makna yang paling kecil dalam Al-Quran. Penomboran ayat memudahkan rujukan dan hafalan. 2.23 Perkataan dan huruf. Blok binaan asas di bawah peringkat ayat terdapat perkataan dan huruf. Walaupun kajian umum mungkin tidak selalu berfokus pada kiraan perkataan atau huruf, ia menjadi penting dalam kajian numerik. Para ulama telah melakukan pengiraan terperinci tentang bilangan huruf dan perkataan tertentu dalam Al-Quran, dan penemuan pola numerik seringkali melibatkan jumlah perkataan dalam ayat atau surah tertentu. 2.24 Mushaf Standard, 15 baris. Kunci konsistensi numerik.
Keseragaman cetakan mushaf Al-Quran, terutamanya yang menggunakan format 19 baris per halaman, adalah kunci kepada konsistensi pola muka surat yang akan kita bincangkan. Piawaian ini, yang dipraktikkan secara meluas di kebanyakan negara Islam, terutamanya di Asia dan Timur Tengah, membolehkan formula matematik mudah digunakan untuk navigasi juzuk, dan secara tidak langsung menyokong penemuan pola numerik yang lebih besar. Tanpa penyeragaman ini, formula muka surat mungkin tidak berfungsi dengan tepat, menunjukkan bahawa bahkan aspek luaran Al-Quran pun menyumbang kepada keajaibannya. Bab T, formula matematik, mengesan juzuk. Formula ringkas untuk mencari muka surat permulaan setiap juzuk Al-Quran adalah salah satu keajaiban sistem mushaf yang sering kali mengejutkan sesiapa sahaja yang baru mengetahuinya. Ia merupakan bukti ketelitian yang ada dalam penyusunan mushaf standard. Syafti rahsia di sebalik nombor muka surat keajaiban. Formula ini terletak pada fakta bahawa setiap juzuk dalam mushaf standar 16 baris umumnya merangkumi 20 muka surat, yaitu 10 helai. Ini memudahkan pengiraan secara linear. 3.1.1 Penerangan. Formula langkah demi langkah. Formula yang digunakan adalah juzuk minus 1 kembali 2, kemudian letakkan digit 2 di hujungnya. Mari kita pecahkan proses pengiraan ini dengan beberapa contoh terperinci untuk menunjukkan konsistensinya. Mencari juzuk 1. Nombor juzuk 1. Tolak 1. 1 minus sama 0. Darab 2. No kuai 1 no. Letak 2 di hujung. Pengesahan. Juzuk 1 bermula pada halaman 2 dalam mushaf, di mana surah Al-Baqarah bermula halaman 1 biasanya surah Al-Fatihah, yang berada di luar skema juzuk ini sebagai pembukaan. Mencari juzuk 5. Nombor juzuk tolak 1. 5 minus 1 wa 4. Darab 2. Mana kain 2 wa laptak 2 di hujung bihu 2. Pengesahan. Juzuk 5 bermula pada halaman 82. Mencari juzuk 10. Nombor juzuk 10 tolak 1. Su minus 1 nan. Darab 2 zman tu fly 2 latna di hujung 182. Juzuk 10 bermula pada halaman 182. Surah Anfal ayat 42. Mencari juzuk 14 fokus kajian ini. Nombor juzuk 14 tolak santai 16 1 wa 13. Darab 2. 13 ke 2 26. Letak 2 di hujung. Let 2 2 62. Pengesahan. Juzuk 11 bermula pada halaman 262. Ini adalah titik permulaan analisis kita nanti. Mencari juzuk 23. Nombor juzuk 23 malah 1 nota 2 2. Darab 2 2 2 tambah 44. Letak 2 nombor 2. Juzuk 23 bermula pada halaman 14 hingga 2 Yasin 20. Mencari juzuk 30. Nombor juzuk 30. Tolak 1 30 minus 1 kuat 29. Darab 2 29 praman 258. Letak 2 di hujung 582. Pengesahan. Juzuk 30 bermula pada halaman 582. Surah An-Naba ayat 1. Konsistensi formula ini yang berfungsi untuk semua 30 juzuk adalah bukti ketelitian dan penyusunan yang baik dalam pembentukan mushaf standard. Walaupun pembahagian juzuk itu sendiri adalah hasil ijtihad manusia, keseragaman ini memudahkan pengguna Al-Quran di seluruh dunia. 3.2 Aplikasi praktikal. Formula ini kefahaman tentang formula ringkas ini membawa banyak manfaat praktikal kepada pembaca Al-Quran dalam interaksi harian mereka dengan kitab suci. 3.21 Navigasi pantas dan mudah. Formula ini membolehkan pembaca untuk terus mencari juzuk tertentu tanpa perlu menyelak halaman satu persatu. Ini amat berguna dalam situasi seperti pengajian berjemaah. Apabila guru atau imam menyebut juzuk tertentu, ahli jemaah dapat segera membuka halaman yang betul. Pencarian ayat surah. Jika seseorang mengetahui surah berada dalam juzuk mana, mereka boleh terus pergi ke juzuk tersebut dengan pantas. Menguruskan masa tadarus. Menjimatkan masa mencari halaman. Membolehkan lebih banyak masa ditumpukan kepada bacaan dan pemahaman. 3.2 Perancangan khatam Al-Quran yang efisien. Bagi mereka yang berhasrat untuk menghatamkan Al-Quran dalam tempoh tertentu, terutamanya pada bulan Ramadan, formula ini menjadi alat perancangan yang sangat berkesan. Tadarus Ramadan. Membantu imam tarawih atau individu untuk memastikan mereka membaca satu juzuk setiap malam, sekaligus melengkapkan khatam dalam 30 malam. Target bacaan harian. Membolehkan seseorang menetapkan target bacaan harian yang jelas. Misalnya, berapa halaman perlu dibaca untuk satu hizb atau satu juzuk. T-2 rujukan dan pembelajaran. Memudahkan rujukan. Dalam perbincangan, ceramah, atau pembelajaran, formula ini membolehkan rujukan pantas kepada juzuk spesifik apabila disebut. Pengenalan kepada struktur Al-Quran.
Bagi pembaca baru, ia memberikan pemahaman awal tentang bagaimana Al-Quran dibahagikan dan disusun secara teratur. Tikuan 2 dan 4 memupuk kekaguman awal. Walaupun formula ini adalah hasil daripada penyeragaman cetakan mushaf dan bukan mukjizat wahyu secara langsung, keupayaan untuk mencari halaman dengan formula matematik yang ringkas ini secara tidak langsung dapat menanamkan rasa kagum dan hormat terhadap ketelitian dan susunan Al-Quran. Ia berfungsi sebagai pintu masuk pertama kepada keajaiban numerik yang lebih mendalam yang akan kita terokai, menunjukkan bahawa bahkan pada peringkat luaran Al-Quran pun terdapat keharmonian dan sistem. Bab Mut, Juzuk 15, Gerbang kepada Surah Al-Hijr dan An-Nahl. Juzuk 15 adalah salah satu bahagian penting dalam Al-Quran yang merangkumi 2 surah Makkiyah yang kaya dengan pengajaran dan bukti keesaan Allah. Penempatan kedua-dua surah ini dalam satu juzuk memberikan kesinambungan tema yang mendalam. Mapart Point 1. Pengenalan Juzuk 11. Juzuk 15, Al-Quran memuatkan surah-surah yang diturunkan di Mekah, yaitu surah Al-Hijr, dari ayat 1 hingga ayat 9 keseluruhan surah, dan surah An-Nahl, surah ke-16, dari ayat 1 hingga ayat 100 keseluruhan surah. Kedua-dua surah ini berkongsi tema-tema asas akidah Islam. Mat Point 1.1, tema umum surah Al-Hijr, 19-19. Surah Al-Hijr dinamakan sempena kaum Al-Hijr, kaum Samud, yang tinggal di kawasan lembah antara Madinah dan Syam, adalah surah yang menekankan beberapa inti pati penting, kebenaran Al-Quran dan kenabian. Surah ini bermula dengan penegasan bahawa Al-Quran adalah kitab yang jelas, mubin, dan wahyu dari Allah, serta mengancam orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Bukti kekuasaan Allah dalam penciptaan. Allah memaparkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, seperti penciptaan langit, bintang-bintang, bumi, gunung ganang, dan pelbagai tumbuhan. Ini adalah bukti kekuasaan dan keesaannya. Kisah penciptaan manusia dan pembangkangan iblis. Surah ini menceritakan kembali kisah penciptaan Nabi Adam AS dari tanah liat dan pembangkangan iblis yang enggan sujud kepada Adam, lalu bersumpah untuk menyesatkan manusia, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Peringatan dari kisah kaum terdahulu. Kisah-kisah tentang kaum Samud, pemilik Al-Hijr, kaum Luth, dan penduduk Aikah, kaum Nabi Syuaib, yang dibinasakan kerana kekafiran dan kemungkaran mereka. Kisah-kisah ini menjadi peringatan keras bagi kaum musyrikin Mekah. Jaminan pemeliharaan Al-Quran, ayat 9. Surah Al-Hijr merupakan ayat penting yang menegaskan janji Allah untuk memelihara Al-Quran dari sebarang perubahan atau penyelewengan. Mat Point 122, tema umum Surah An-Nahl, 19-21. Surah An-Nahl, yang bermaksud lebah, dinamakan sempena mukjizat lebah yang disebut dalam ayat 66-69. Surah ini sangat kaya dengan perincian tentang nikmat-nikmat Allah SWT kepada manusia. Surah nikmat-nikmat Allah, ia secara terperinci menyenaraikan pelbagai nikmat Allah yang tidak terhitung, meliputi penciptaan langit dan bumi, ternak, susu, bulu, air hujan dan tumbuhan, sungai, gunung, bintang sebagai petunjuk, perhiasan dari lautan, rumah sebagai tempat tinggal, dan banyak lagi. Setiap nikmat ini ditekankan sebagai bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Penolakan syirik dan kekafiran. Surah ini mencela perbuatan syirik dan penyembahan berhala, serta menolak dakwaan orang kafir tentang hari kiamat dan kenabian Muhammad SAW. Ia menyeru kepada tauhid murni. Kebenaran Al-Quran. Al-Quran ditegaskan sebagai penjelas segala sesuatu, rahmat, dan berita gembira bagi orang-orang beriman. Prinsip dakwah Islam. Surah ini menggariskan kaedah dakwah yang terbaik, yaitu dengan hikmah, kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan perdebatan yang paling baik. Perintah keadilan dan kebajikan. Allah memerintahkan umatnya untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kaum kerabat, serta melarang perbuatan keji, mungkar, dan kezaliman. Kisah Nabi Ibrahim AS. Dikisahkan tentang Nabi Ibrahim AS sebagai contoh hamba yang bersyukur dan taat kepada Allah, yang tidak termasuk orang-orang musyrik. Mumpet 2. Muka surat permulaan Juzuk 15. Menggunakan formula matematik yang telah kita pelajari dalam bab 3, Juzuk 15 bermula dengan tepat pada muka surat 2-2 dalam kebanyakan mushaf Al-Quran standard yang dicetak dengan format 15 baris per halaman. Disinilah surah Al-Hijr bermula. Mampon 2.1 penempatan surah Al-Hijr dan An-Nahl. Surah Al-Hijr 19-9 bermula dari muka surat 2 dan berakhir pada muka surat 2-7.
Ia memenuhi bahagian awal juzuk 16. Surah An-Nahl 16-20 bermula dari muka 28 dan memenuhi sisa juzuk 16, serta berlanjutan ke dalam juzuk 19. Mat 22 Jumjomas Verfaljerpes Surah Al-Hijr. Surah Taum Tapadian Sinjelmik Samit Selekwe. Man Fam Surah Al-Hijr dalam juzuk ini. Muka surat 262 hingga 267 merupakan antara muka surat terawal surah Al-Hijr dalam juzuk 19. Jika kita menjumlahkan nombor-nombor muka surat ini, 262 plus 263 plus 2664 plus 265 plus 2626 plus 1987. Nombor 1987 ini akan menjadi titik tolak penting untuk beberapa perkaitan numerik yang lebih menarik yang akan kita terokai dalam bab seterusnya. Terutamanya apabila ia dikaitkan dengan ayat-ayat spesifik dalam surah Al-Hijr itu sendiri. Ia menunjukkan bagaimana setiap elemen dalam Al-Quran, walaupun nombor muka suratnya, boleh menyertai dalam jaringan pola yang lebih besar. Bab 5. Keajaiban numerik dalam surah Al-Hijr. Ayat 87, surah Al-Hijr ayat 87 adalah salah satu ayat yang menjadi tumpuan utama dalam penemuan pola numerik yang menakjubkan ini. Ayat ini tidak hanya kaya dengan makna rohani, tetapi juga memperlihatkan susunan angka yang mendalam dan harmonis. 5.1 Analisis ayat kunci, Mafdud. Ayat 87 dari surah Al-Hijr, surah ke-16 dalam Al-Quran, adalah titik fokus kita. Ayat ini merupakan sebahagian daripada surah Makkiyah, yang mengandungi mesej-mesej akidah dan peringatan. 5.1 Teks Arab dan terjemahan. Ayat teks Arab, وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Terjemahan bahasa Melayu. Dan sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, yaitu surah Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. 5.2 Penjelasan makna, Saban minal matani, 7 yang diulang-ulang bacaannya. Secara ijma kesepakatan para ulama tafsir, frasa ini merujuk kepada surah Al-Fatihah. Terdapat beberapa alasan utama. 7 ayat. Surah Al-Fatihah secara konsisten mempunyai 7 ayat mengikut riwayat yang sahih. Diulang-ulang, surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat solat, menjadikannya surah yang paling kerap diulang baca oleh umat Islam setiap hari. Ia juga dikenali sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, Ibu Al-Quran, kerana ia merangkumi intipati ajaran Al-Quran. Wal Quran Al-Azim dan Al-Quran yang agung, ini merujuk kepada keseluruhan Al-Quran yang mulia dan agung. Ayat ini menunjukkan bahawa kurniaan surah Al-Fatihah adalah sebahagian daripada kurniaan Al-Quran yang lebih besar. Ini menegaskan nilai yang sangat tinggi bagi kedua-duanya. 5.2 Pola perkataan dan makna yang tersirat. Disinilah keajaiban numerik mula terzahir. Jika kita menghitung perkataan dalam ayat 1987 dalam teks bahasa Arab, termasuk huruf sambung, kita akan dapati terdapat tepat 7 perkataan. Dan, laqad sungguhnya. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ Kami telah mengurniakan kepadamu. آتَيْنَاكَ سَبْعًا Sab'an min, meripad min al-mathani, yang diulang-ulang, al-mathani, dan al-Quran, wal-Quran al-Azim, yang agung, wal-Azim. Kehadiran 7 perkataan dalam ayat yang membicarakan tentang 7 ayat, sudah merupakan satu keselarasan yang luar biasa. Namun, pola numerik berlanjutan dengan lebih mendalam dengan menganalisis posisi dan nilai perkataan tertentu. 52 itu, perkataan ketiga. Saban. Pembentukan nombor 37. Perkataan saban berada pada posisi ketiga dalam ayat tersebut. Makna perkataan saban adalah 7. Apabila kita menggabungkan posisi perkataan 3 dan maknanya 7, kita dapat membentuk nombor 37. Fakta menarik, juzuk 30 secara tepat mengandungi 37 surah, bermula dari surah An-Naba 28 hingga surah An-Nas 11. Ini menunjukkan kaitan yang unik antara struktur dalaman ayat dengan struktur keseluruhan Al-Quran. Kaitan dengan nombor muka surat, Serin 97, dan pola 7 yang berulang. Ingat kembali jumlah nombor muka surat awal juzuk 16, muka 262 adalah 1987. Jika kita mengambil nombor 1987 ini dan menggabungkannya dengan digit 3, duplikanti perfanda, posisi perkataan saban, kita membentuk nombor baru, 1973. Apabila nombor ini didarabkan dengan 7, nilai 8, sol 57, seal sol sats fosite. Dan jika didarabkan dengan 7 sekali lagi, menggambarkan 7 yang diulang-ulang, sol 5 lampa 7 dia 7 dah. Pola nomor 1,
Dan tutu yang berulang sebanyak 6 kali ini bukan sahaja menakjubkan secara matematik, tetapi juga menguatkan makna saban minal mathani, yang merujuk kepada perulangan surah Al-Fatihah itu sendiri. Ia seolah-olah menunjukkan keajaiban tersembunyi yang mengesahkan kebenaran dan ketelitian wahyu ilahi. Limbuan 2 kedua, perkataan ke-6, dan Al-Quran. Pautan dengan jumlah surah, perkataan wal Quran berada pada posisi ke-6 dalam ayat 1982. Jumlah surah dalam Al-Quran adalah 116. Jika digit-digit 111 dijumlahkan, 114, hasilnya adalah 6. Jadi, terdapat kaitan antara posisi perkataan yang merujuk kepada Al-Quran dengan jumlah digit bagi bilangan surah Al-Quran itu sendiri. Kaitan dengan nombor muka surat dan pola kuasa 2. Jika kita mengambil nombor 1522, jumlah muka surat, dan menggabungkannya dengan digit 6, posisi perkataan Al-Quran, kita menghasilkan nombor baru, 1586. Apa yang lebih menakjubkan, nombor Sfatul Mazhab 6 ini adalah hasil daripada Sirau 2 nama 2, 126 tambah Sipra yang 26. Ini adalah pengiraan matematik yang tepat. Seterusnya, jika kita menjumlahkan digit-digit dalam 126 plus 2 plus 9, dan kemudian mengkuasa dua hasil tersebut, 92 lamun 8. Ini juga merupakan hasil daripada 95. Nombor 9 ini sering dikaitkan secara simbolik dengan Asmaul Husna, nama indah Allah, dalam beberapa kajian numerik Al-Quran. Walaupun 81 bukanlah 99, pola 99 boleh dianggap sebagai satu bentuk simetri numerik yang menarik yang boleh direnungkan. Ia seolah-olah mengisyaratkan bahawa Al-Quran yang agung ini terangkai sempurna dengan sifat-sifat Allah SWT. Bab 6. Pola numerik 237 dan simbolismenya. Nombor 237 merupakan satu pola numerik yang muncul dalam pelbagai konteks dalam Al-Quran, menunjukkan hubungan yang menarik antara struktur juzuk, bilangan surah, dan bahkan kronologi penurunan wahyu. Kemunculan nombor ini secara berulang-ulang dari sumber yang berbeza mencadangkan adanya susunan yang lebih besar dan teliti dalam Kitabullah, menjadikannya salah satu penemuan yang paling mengagumkan dalam kajian ini. 61 Nombor 237, satu pola berulang. A. Bilangan surah dalam juzuk akhir. Apabila kita meneliti pembahagian surah dalam 3 juzuk terakhir Al-Quran, juzuk 28, 29, dan 30, kita akan mendapati satu pola yang menarik berkaitan dengan nombor surah yang terkandung dalam setiap juzuk. Juzuk 20 bermula dari surah Al-Mujadilah hingga surah At-Tahrim 66. Juzuk ini mengandungi 9 surah. Juzuk 29 bermula dari surah Al-Mulk hingga surah Al-Mursalat. Juzuk ini mengandungi 11 surah. Juzuk 30 bermula dari surah An-Naba hingga surah An-Nas, 15. Juzuk ini adalah yang paling banyak surah dan mengandungi 37 surah. Jika kita menjumlahkan keseluruhan surah dalam 3 juzuk terakhir ini, 9 juzuk 20 plus 11 sebulusan juzuk 57 surah. Sekarang, mari kita perhatikan bagaimana nombor 237 boleh dibentuk dari data ini. Jika kita ambil jumlah surah dalam juzuk 28 dan 29, 20, dan kemudian menggabungkannya dengan 37 surah dari juzuk 30, secara kreatif membaca digit 20 dan 37 sebagai 2, 3, 7, kita dapat membentuk nombor 237. Ini adalah satu cara pembentukan pola yang menunjukkan hubungan unik antara bilangan surah dalam juzuk-juzuk terakhir Al-Quran. B. Kronologi wahyu terawal, sebuah mukjizat tersendiri. Salah satu penemuan yang paling mengagumkan dan menegaskan kehadiran pola 237 adalah kaitannya dengan kronologi penurunan wahyu-wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran bukan sahaja tersusun secara logik dan tematik, tetapi juga mempunyai cetak biru numerik yang rapi berdasarkan sejarah penurunannya. 3 wahyu pertama yang diterima oleh Nabi adalah sangat signifikan dalam sejarah Islam. Wahyu pertama yang diturunkan adalah 5 ayat pertama surah Al-Alaq, surah ke-9. Ini adalah permulaan kenabian Nabi Muhammad SAW dengan perintah Iqra yang revolusioner. Wahyu kedua, wahyu ini terdiri daripada 10 ayat pertama surah Al-Qalam. Wahyu ini diturunkan setelah tempo fatrah terhenti wahyu, dan bertujuan untuk menenangkan Nabi SAW, serta menegaskan semula kerasulan baginda di hadapan ejekan musyrikin. Wahyu ketiga, wahyu ini melibatkan sekitar 19 atau 20 ayat pertama surah Al-Muzammil, surah ke-23.
Ayat-ayat ini memberikan arahan tentang Qiyamul Lail, solat malam, dan persiapan mental serta rohani untuk tugas dakwah yang berat yang akan dihadapi Nabi Shallallahu. Apabila kita menjumlahkan nombor-nombor surah bagi ketiga-tiga wahyu terawal ini, kita akan menemui satu hasil yang tepat. Surah Al-Alam, Surah Al-Alaq, Surah Al-Qalam, Surah Al-Muzammil. 37. Kemunculan nombor 2 atau 3 dudu yang sama ini dari dua konteks yang berbeza, struktur juzuk dan kronologi wahyu, adalah satu kebetulan yang sangat luar biasa untuk direnungkan. Ia menunjukkan adanya susunan yang sangat rapi dan terancang dalam Al-Quran yang melampaui kebetulan semata-mata, seolah-olah setiap elemen ditempatkan dengan sengaja oleh perancang yang maha bijaksana. 6 poin hubungan nombor 2237 dengan keseluruhan Al-Quran. Pola nombor 237 ini tidak berhenti di situ, tetapi juga boleh dikaitkan dengan keseluruhan bilangan surah dalam Al-Quran 11 surah, menunjukkan kesepaduan yang lebih besar. 6.2.1 simetri dengan jumlah surah. Ingat kembali bahwa jumlah surah dalam juzuk 28, 25 dan 30 adalah 57 surah. Yang menakjubkan, nombor 57 adalah tepat separuh daripada jumlah surah Al-Quran, 112:57. Hubungan ini, di mana pola numerik yang ditemui dari konteks spesifik, wahyu terawal dan juzuk akhir, secara konsisten merujuk kepada separuh daripada jumlah keseluruhan surah Al-Quran, adalah satu bukti ketelitian yang menakjubkan. Ia seolah-olah mencerminkan simetri dan keseimbangan yang sempurna dalam Kitabullah, menguatkan lagi hujah bahwa susunan Al-Quran adalah dari pencipta yang maha bijaksana dan maha mengetahui. 6.2. Implikasi keharmonian ilahi. Keharmonian ini bukan sahaja melibatkan bilangan surah, tetapi juga kedudukan surah-surah tersebut dalam mushaf. Hakikat bahwa jumlah surah dari 3 wahyu pertama adalah tepat 2:7, dan ini boleh dikaitkan dengan separuh daripada keseluruhan surah, menunjukkan satu bentuk kod atau cap jari ilahi yang tersirat dalam struktur Al-Quran. Ini adalah petunjuk bahwa Al-Quran disusun dengan kebijaksanaan yang luar biasa, di mana setiap komponennya berinteraksi dalam sistem yang sempurna, membuktikan kebenaran janji Allah untuk memelihara kitabnya. Bab 7, Surah Al-Fatihah, Ibu Al-Quran dan keajaibannya. Surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Al-Quran, memegang kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Ia adalah surah yang paling banyak dibaca oleh umat Islam setiap hari, diulang-ulang dalam setiap solat. Keistimewaannya tidak hanya terletak pada makna dan kandungan doanya yang mendalam, tetapi juga pada struktur numeriknya yang selaras dengan keajaiban Al-Quran yang lain. 7. Al-Fatihah, Saban Minal Matani. Surah Al-Fatihah sering disebut sebagai Ummul Kitab, Ibu Kitab, atau Ummul Quran, Ibu Al-Quran, kerana ia merangkumi intipati dan ringkasan ajaran keseluruhan Al-Quran. Nama Al-Fatihah sendiri bermaksud pembukaan, kerana ia membuka Al-Quran dan merupakan surah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat solat. 7.11 7 ayat yang diulang-ulang dalam surah Al-Hijr ayat 87. Al-Quran merujuk kepada Saban Minal Matani, 7 yang diulang-ulang bacaannya. Majoriti ulama tafsir sepakat bahawa ini merujuk kepada surah Al-Fatihah, kerana bilangan ayat surah Al-Fatihah secara konsisten mengandungi 7 ayat mengikut riwayat yang sahih dan piawaian Mushaf Uthmani. Ini adalah fakta yang asas dan disepakati. Perulangan dalam solat. Surah Al-Fatihah adalah rukun dalam solat, di mana ia wajib dibaca dalam setiap rakaat. Ini menjadikan ia surah yang paling kerap diulang baca oleh umat Islam setiap hari, mencerminkan makna matani yang diulang-ulang. Penyebutan khusus surah Al-Fatihah dalam Al-Quran itu sendiri, bersama dengan penegasan bilangan ayatnya, menunjukkan betapa istimewanya surah ini dalam struktur dan mesej Al-Quran. 7.12 Kedudukan surah Al-Fatihah. Sebagai pembuka Al-Quran dan intipati ajarannya, surah Al-Fatihah berfungsi sebagai kunci kepada seluruh kitab suci. Ia merangkumi puji-pujian kepada Allah, pengakuan keesaannya, permohonan petunjuk jalan yang lurus, dan peringatan tentang golongan yang dimurkai atau sesat. Kedudukannya yang unik ini mengisyaratkan kesempurnaan dan keselarasan yang akan ditemui dalam seluruh Al-Quran. 2. Implikasi numerik. Surah Al-Fatihah. Selain daripada fakta yang jelas tentang 7 ayat, surah Al-Fatihah juga memiliki keajaiban numerik yang lebih halus, yang menambah lapisan kekaguman terhadap ketelitian Al-Quran. 7.2.1 Bilangan perkataan yang tepat. Salah satu pemerhatian numerik yang menarik adalah bilangan perkataan dalam surah Al-Fatihah. Jika kita menghitung setiap perkataan dalam teks bahasa Arab surah Al-Fatihah,
kita akan dapati ia mengandungi tepat 29 perkataan. Ini adalah satu penemuan yang penting kerana ia bukan sekadar bilangan yang bulat atau mudah dijangka. Kehadiran 29 perkataan dalam 7 ayat Al-Fatihah yang disebut sebagai 7 yang diulang-ulang dalam surah Al-Hijr ayat 87 mengukuhkan lagi ketelitian Al-Quran. Ia menunjukkan bahawa setiap aspek Al-Quran, dari unit terkecil perkataan hingga ke unit terbesar surah dan juzuk, disusun dengan ketepatan yang luar biasa. Seolah-olah ada kod atau matriks yang tersirat di dalamnya. 7.2.2 Surah Al-Fatihah sebagai mikrokosmos. Mukjizat kesempurnaan numerik Surah Al-Fatihah ini, yang berfungsi sebagai pembuka Al-Quran dan intipati ajarannya, seolah-olah memberi petunjuk bahawa seluruh Al-Quran juga mempunyai susunan yang sempurna dan harmoni. Ia adalah mikrokosmos, dunia kecil, kepada mukjizat yang lebih besar yang terkandung dalam keseluruhan Al-Quran. Ini adalah bukti yang nyata tentang keaslian Al-Quran dan kesempurnaan susunan ilahinya, yang tidak mungkin dihasilkan oleh manusia. Ia mendorong kita untuk merenungkan lebih dalam setiap perkataan dan ayat dalam Al-Quran. Bab Lebaran, tafsiran dan refleksi, makna di sebalik nombor. Setelah menjelajah pelbagai pola numerik dalam Al-Quran, adalah penting untuk merenungkan makna dan implikasinya. Kajian numerik ini bukanlah sekadar permainan angka, tetapi ia membuka dimensi baru dalam menghargai keagungan Al-Quran dan memperkukuhkan keimanan. 8.1 Ijaz Adadi, bukti ilahi dalam susunan pola-pola numerik yang kita temui dalam Al-Quran, dari yang jelas hingga yang tersembunyi, secara kolektif menyumbang kepada konsep ijaz adadi, keajaiban numerik. Ini adalah bukti yang kuat dan rasional bahawa Al-Quran bukanlah hasil ciptaan manusia. 8.11 mengukuhkan keimanan dan keyakinan. Penemuan pola-pola numerik yang konsisten, berulang, dan saling berkait dari formula muka surat juzuk yang tepat, kaitan surah Al-Hijr ayat 87 dengan nombor 7 dan 6, hinggalah pola 232 yang muncul dalam struktur juzuk dan kronologi wahyu, semuanya menguatkan hujah tentang sifat mukjizat Al-Quran. Akal manusia dengan segala kepintarannya tidak mungkin dapat menghasilkan sebuah kitab yang memiliki lapisan makna yang mendalam, bersamaan dengan susunan numerik yang begitu teliti dan kompleks, yang hanya terzahir setelah penelitian yang mendalam. 8.12 Hujah rasional dalam era moden. Dalam era moden ini, di mana sains dan logik seringkali menjadi piawaian untuk kebenaran, ijaz adadi ini menjadi hujah yang rasional dan boleh dicerapi oleh akal. Ia menunjukkan kesempurnaan wahyu dari Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Bagi mereka yang mencari bukti saintifik atau logik untuk kebenaran agama, pola-pola ini boleh menjadi titik permulaan untuk merenungkan keagungan penciptaan dan wahyu ilahi. Ia seolah-olah tanda tangan Allah SWT pada kitabnya, yang mengesahkan bahawa ia terpelihara dari sebarang perubahan atau penambahan. 8.2 Batasan dan adab dalam kajian numerik. Walaupun kajian numerik dalam Al-Quran adalah bidang yang menarik, adalah sangat penting untuk mendekatinya dengan adab dan batasan yang jelas, untuk mengelakkan salah faham dan penyelewengan. 8.2.1 Bukan sumber utama hukum atau tafsir. Pola numerik ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama untuk menetapkan hukum hakam syariah, menafsirkan ayat Al-Quran secara literal di luar konteks yang sahih, atau membentuk akidah baru. Sumber utama bagi semua ini tetaplah Al-Quran, teks dan konteksnya, serta sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan dan disepakati oleh para ulama. Kajian numerik adalah suatu disiplin pelengkap, bukan pengganti. 8.2 Mengelakkan keterlaluan, takaluf dan pemaksaan. Terdapat risiko untuk membuat tafsiran yang melampaui batas, takaluf, atau memaksakan angka-angka agar sesuai dengan sesuatu teori atau kepercayaan pribadi. Ini boleh membawa kepada kekeliruan, penyelewengan daripada makna asal Al-Quran, dan dakwaan yang tidak berasas. Para pengkaji harus berhati-hati agar tidak membaca lebih banyak daripada apa yang Al-Quran maksudkan. 8.2.3 Fokus utama adalah makna dan petunjuk. Tujuan utama penurunan Al-Quran adalah sebagai petunjuk, rahmat, dan peringatan bagi seluruh umat manusia. Kajian numerik seharusnya berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kekaguman dan keyakinan, bukan mengalihkan perhatian daripada mesej dan ajaran intinya. Membaca Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk, memahami perintah Allah, dan mengamalkannya dalam kehidupan adalah keutamaan yang tidak boleh digantikan oleh sebarang kajian lain. Kajian numerik menambahkan dimensi kecantikan dan keunikan kepada Al-Quran, namun bukan menggantikan pemahaman tafsir dan fiqh yang asas.
824 bukan ilmu gaib atau nujum. Perlu dijelaskan bahawa kajian numerik bukanlah cara untuk meramal masa depan nujum atau membongkar rahsia gaib yang tidak dinyatakan secara jelas oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah analisis terhadap struktur yang sedia ada dalam Al-Quran yang menunjukkan ketelitian ilahi, bukan kaedah untuk meramalkan peristiwa. Lapar 3 Al-Quran terpelihara, jaminan Allah SWT. Semua pola numerik yang kita bincangkan dalam buku ini, dari yang paling jelas hingga yang paling halus, secara kolektif memperkukuhkan janji Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Terjemahan: sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Bulan Batigiyatu manifestasi pemeliharaan ilahi. Ayat ini adalah jaminan ilahi bahwa Al-Quran akan kekal terpelihara dari sebarang bentuk perubahan, penambahan, pengurangan, atau penyelewengan, sejak ia diturunkan sehingga hari kiamat. Kewujudan pola-pola matematik yang tersembunyi dan saling berkait ini boleh dilihat sebagai salah satu manifestasi dari pemeliharaan Allah. Ia menunjukkan bahawa bukan sahaja lafaz dan makna Al-Quran terpelihara, tetapi juga struktur dalamannya diatur dengan begitu sempurna, sehingga ia tidak mungkin dapat diubah tanpa merosakkan keselarasan yang menakjubkan ini. 8.32 Al-Quran kalis perubahan pola-pola numerik yang kompleks dan saling berhubungan ini secara efektif menjadikan Al-Quran kalis perubahan. Jika ada mana-mana pihak cuba mengubah satu huruf atau satu perkataan pun, ia akan merosakkan seluruh jaringan pola numerik ini, sekaligus mendedahkan perubahan tersebut. Ini adalah bukti kukuh bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang hakiki, yang telah dijaga dengan teliti sejak penurunan pertamanya sehingga hari kiamat, sebagaimana janjinya. Bab 9. Penutup. Penutup 1. Membuka pintu renungan lebih luas. Perjalanan kita menelusuri pola-pola numerik dalam Al-Quran ini hanyalah satu percikan kecil dari lautan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Al-Quran adalah sebuah kitab yang tidak akan pernah habis diterokai rahsia dan hikmahnya. Meskipun kita telah menemui beberapa hubungan yang sangat menakjubkan antara angka dan teks, kita perlu ingat bahawa ini hanyalah satu sudut pandang dalam memahami kemukjizatan Al-Quran. Kajian numerik ini diharapkan dapat menjadi pencetus kepada para pembaca untuk tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga untuk menyelami setiap lapisan maknanya, meneliti strukturnya, dan mengagumi kesempurnaannya dari pelbagai sudut pandang. Ada begitu banyak lagi rahsia dalam bahasa, sastra, sains, sejarah, dan undang-undang Al-Quran yang menanti untuk diterokai. Teruskanlah mencari ilmu dan hikmah dari sumber yang tidak terbatas ini. 9. Ajakan untuk tadabbur dan amal. Akhirnya, tujuan utama kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah bukan semata-mata untuk mengagumi keajaiban numeriknya, tetapi yang paling utama adalah untuk mentadaburi, merenungi dan memahami secara mendalam mesejnya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Al-Quran adalah panduan hidup yang lengkap, peta jalan menuju kejayaan di dunia, dan kebahagiaan abadi di akhirat. Pola-pola numerik ini seharusnya menjadi pemangkin kepada peningkatan keimanan kita, yang seterusnya mendorong kita untuk lebih mencintai Al-Quran, menghargai setiap huruf, ayat, dan surah sebagai kalam ilahi yang penuh mukjizat, lebih berusaha memahami wahyunya, mengkaji tafsir, asbabun nuzul, dan konteks ayat, agar dapat menghayati mesejnya dengan lebih baik. Mengamalkan ajarannya, menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, dari ibadah pribadi hingga interaksi sosial. Semoga buku ini menjadi sumbangan kecil dalam usaha mengajak lebih ramai insan untuk merenung dan mengagumi keagungan Al-Quran, serta mendekatkan diri kepada kalamullah yang penuh berkah ini. Ia adalah cahaya dan petunjuk yang tidak akan pernah pudar.